Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. You bapa sekalian, salam sejahtera. Saya buat video ni sempena bulan kesedaran autism dan tahun ini dah 24 tahun keluarga kami terlibat ke, bergelumang ke dengan dunia autism. Sebab anak sulung kami, Muhammad, dah berusia 27 tahun dan dia didiagnos autism pada usia 3 tahun pada tahun 1998 macam tu, 1998. Jadi dah 24 tahun. Kemudian pada tahun 2000 berapa ya? 2011, 2010 macam tu, anak saya pula yang ketiga, Abdullah, didiagnos pun autism, tapi sedikit ringan lah. Dan dalam 24 tahun ni banyak yang kami lalui. Selepas Muhammad didiagnos ada autism pada tahun 1998, tahun 2002 saya pergi ke Amerika Syarikat untuk buat PhD dalam bidang intervensi awal. Kemudian tahun 2007 balik ke Malaysia dan bekerja di Fakulti Pendidikan sebagai pensyarah dalam bidang pendidikan khas. Kemudian tahun 2009 kita buka Makmal Autism. Kita bangunkan Makmal Autism, kita buat kajian mengenai autism dan sebagainya. Kemudian tahun 2014 saya dipinjamkan ke Jabatan Perdana Menteri untuk membuka Pusat Genius Kurnia. Dulu pada masa tu Pusat Permata Kurnia, kemudian tukar Pusat Genius Kurnia. Jadi pengalaman dalam bidang autism ni bukan sahaja sebagai seorang ibu tapi juga sebagai seorang profesional. Jadi kadang-kadang rasa macam frust juga apabila jumpa dengan ibu bapa. Ibu bapa ni kan dia susah nak faham apa tu autism, sebab autism tu dia bukan kekurang upayaan fizikal yang kita boleh nampak kan, dia hidden disability, kekurang upayaan yang tersorok. Jadi kadang-kadang ada mak bapak yang lebih mudah percaya dengan bomoh, percaya dengan treatment ajaib ni. Okey, buat hari ni, esok siap lah, macam-macam benda lah kan. Jadi kadang-kadang saya rasa frust dengan ibu bapa yang lebih mudah mempercayai rawatan yang karut marut kan. Jadi sempena bulan kesedaran autism tahun ni, saya nak kongsikan pengalaman saya dalam bidang ni dah 24 tahun, apa yang saya nampak. Sebab saya dah lihat anak-anak ni kan, dari usia 3 tahun sekarang dah usia 20-an, dari usia belasan tahun sekarang dah usia 30-an. Kita nampak dia punya improvement kan, kita nampak dia punya improvement, kita nampak dia punya cabaran. Jadi kadang-kadang kesian tengok ibu bapa muda yang teraba-raba kan. Jadi berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang profesional dalam bidang ni dan juga seorang ibu kepada 2 orang anak autism, saya nak kongsikan 4, kita banyak tapi yang utama 4 hal utama tentang autism yang tuan-tuan dan puan-puan patut tahu. Okey, nombor satunya, setengah orang kata alah tak payah sebut Dr. Hassan, tapi saya kena sebut sebab ramai lagi yang tak percaya dan tak buat. Yang pertamanya adalah intervensi awal itu adalah berkesan. Intervensi awal jika dijalankan dengan betul, dengan mantap, berkesan. Saya dah lihat ramai anak-anak yang alhamdulillah ada rezeki mendapat intervensi awal seawal usia 3 tahun dan mak bapak mereka pun mendapat pendidikan, dapat intervensi awal di pusat, di rumah mak bapak sambung semua kan. Jadi they almost look unrecognizable. Kalau kata 3 tahun tu dengan mengamuk, dengan mencerit, dengan apa, sekarang ni dia di usia belasan tahun
cool aja dan boleh belajar dan sebagainya. Okey, jadi intervensi awal tu memang berkesan, tak dinafikan lagi. Dan ibu bapa yang tak dapatkan intervensi awal untuk anak-anak tu kerugian lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan duduk di kawasan luar bandar yang tak ada pusat dan sebagainya, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh belajar daripada pelbagai sumber internet macam Genius Kurnia, macam Jabatan Anis, Yayasan Fakir dan sebagainya, dan boleh buat sendiri di rumah ya. Tak kira lah, mungkin kalau profesional buat, dia anak kita akan menjadi sangat baik. Tetapi kalau kita buat pun, kalau tak boleh lawan dengan profesional, tapi tetap juga akan nampak dia punya peningkatan. Itu yang pertama, intervensi awal itu adalah pusat tempat kan. Okay, yang kedua yang saya lihat adalah anak-anak yang mempunyai ibu bapa yang terlibat aktif dalam intervensi awal, dalam didikan awal anak mereka tu, anak-anak ini berkembang dengan lebih banyak, dengan lebih maju lagi jika dibandingkan dengan ibu bapa, dengan anak-anak yang ibu bapanya tak melibatkan diri, ataupun ibu bapa yang tak ambil tahu, ataupun ibu bapa yang lebih suka buat treatment merepek daripada intervensi awal. Yang itu memang nampak sangat jelas. Kita boleh tengok Facebook beberapa ahli keluarga kan, dia tak lepaskan saja kepada ahli intervensi. Balik ke rumah waktu makan, dia buat intervensi. Petang waktu riadah, pergi jogging, pergi apa, dia buat intervensi. Ujung minggu, kalau kata boleh buat intervensi, kalau kata mak bapak boleh sambung intervensi kat rumah daripada anak usia 3 tahun hingga 7-8 tahun tu, kita akan lihat banyak improvement. Jadi peranan aktif ibu bapa tu memang adalah salah satu faktor yang boleh kita melihat anak berkembang dengan baik. Jadi mak bapak jangan selama-lamanya di fasa denial, jangan selama-lamanya di fasa berkeluh kesah, komplain tapi tak buat apa-apa ya. Sebab saya rasa sedih lah. Macam contohnya, ada satu family ni kan, daripada anak usia 3-4 tahun ikuti saya punya bengkel. Semasa saya di Fakulti Pendidikan Makmur Autisma, kita buat bengkel, kita buat apa, dia ikuti. Dan saya cam dia. Bila anak dia belasan tahun, bila anak dia 11-12 tahun kan, anak dia tak semakin baik. Walaupun mak ikuti. Sebab mak hanya ikuti saja, tetapi di rumah dia tak mampu nak buat. Sangat kerugian. Sebab kalau dia buat dikit-dikit daripada anak usia kecil kan, sekarang anak dia 12-13 tahun, tentu banyak improve. Jadi kan, bila anak tu pada usia 12-13 tahun, mak tu datang jumpa saya kan, saya rasa Allah, sedihnya, kenapalah dari dulu kita dah ajar buat macam ni, kenapa tak buat kan. Sedih juga. Dan kita tengok mak bapak yang mana yang main peranan, anak dia improve. So itu satu hal ya, tuan-tuan dan perempuan. Fakta yang ketiga yang saya nak ingatkan tuan-tuan dan perempuan adalah mendidik anak yang ada autism ni, dia bukan umpama lumba lari 100 meter. 100 meter kan, berapa minit? 7 minit, 8 minit dah selesai 100 meter kan. Is educating, bringing up a child with autism is not a 100 meters dash, but it's a marathon. Maksudnya dia memerlukan usaha yang jangka masa yang panjang, sehingga kan kita rasa Allah penat bila kita lari marathon kan, Allah penat. Tapi demi anak tu kan, kita tahu esok pagi bangun tu kan, we need to take the next step. Jadi apabila kita terlibat dalam larian marathon kan, coach akan cakap pada kita bahawa kita perlu pandai pacing. Kita punya larian tu kan, kita perlu pandai pacing. Sebab kalau kata di awal marathon tu kita laju kan, ujung tu kan kita akan pancit. Jadi untuk menjaga anak kita yang autism kan, jadi kita kena lari steady saja, because it's going to be a long journey. Ada setengah mak bapak yang fikirkan bahawa 3-4 tahun ni kan
buat intervensi anak improve, then cuci tangan. Tak juga. Kita jumpa keluarga yang anak boleh masuk anak yang boleh masuk universiti, anak dia ada autism boleh masuk universiti, tetapi dapat ijazah dan sebagainya, tapi keluar universiti nak bekerja di mana itu pun satu cabaran juga, sebab kita tahu sekarang bahawa graduan menganggur hampir 1/2 juta di Malaysia. Jadi anak kita walaupun ada ijazah sarjana muda, ada autism, macam mana nak bersaing dengan graduan-graduan yang lain. So it's a marathon. Okay. Dan fakta keempat yang saya nak kongsi adalah kita tak boleh fikir bahawa anak kita selama-lamanya akan usia dia 4, 5, 6. Time will go by and then kita tengok-tengok, anak aku dah 17, anak aku dah 18. Time flies by very, very fast. Ini cakap orang yang dah 50-an lah kan. Ya Allah, rasanya apa yang aku buat dah 50-an. Samalah dengan anak kita. Dan kita kena mempersiapkan diri anak kita untuk di usia dewasa. Saya tahu sekarang ni kan kita duk fikir ni anak yang tak toilet train lagi, anak yang ada masalah nak pergi ke sekolah lah, anak yang masih tantrum kan. Tapi minta maaf lah, ibu bapa kena fikir juga tentang apa yang akan berlaku apabila anak masuk awal 20-an contohnya kan. Dan saya menerima beberapa panggilan telefon ibu bapa yang minta tolong. Dia kata, anak saya dah 17 tahun, tak nak dengar cakap, tak nak pergi jumpa psikologis kat hospital, tak nak rapat rawatan, tak nak pergi sekolah. Dia nak duduk di rumah, dia nak main game saja. Jadi bila anak dah usia dewasa, 17, 18, 19, 20, kalau kita dah tak boleh kawal, big problem. Tak kisahlah yang kisah tak boleh kawal anak ni kan, anak tak terkawal ni kan. Yang high functioning pun saya dengar yang kata yang tak nak buat, tak nak pergi sekolah, tak nak apa, nak duduk di rumah, nak duduk dalam bilik, nak main game pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, keluar makan ataupun ambil makanan masuk dalam bilik. Nak jadi apa kan? Nak suruh pergi sekolah tak nak, pergi jumpa psikologis tak nak. Kalau kita paksa-paksa dia lempang mak dia lempang kakak dia. Yang tu yang high functioning, yang boleh bercakap, yang boleh berdebat dengan mak bapak kan. Kemudian kita ada juga yang low functioning, yang dah 17-18 tahun, yang very low IQ, tak dapat apa, pecahkan barang, pecahkan sliding door, pecahkan tingkap dan sebagainya. Jadi itu yang kita maksudkan apabila kita kata kita kena fikir di masa depan. Jadi apa yang kita plan untuk anak kita sekarang, contohnya pada usia 3-4 tahun, kita apa yang kita buat tu, kita mempersediakan supaya dia berjaya apabila ke sekolah nanti. Jadi kita work hard untuk early intervention. Bila dia sampai ke sekolah, dia boleh settle down kat sekolah. Dan semasa di sekolah, kita sekolah rendah, kita mula latih dia untuk dia nanti boleh boleh fit in masa dekat sekolah menengah. Dan masa di sekolah menengah, kita kena fikirkan what happen selepas sekolah menengah. Adakah nak pergi college community, adakah nak pergi institut kemahiran. Kalau kata anak kita tak mampu apa pun, dia hanya mampu duduk di rumah, apa kita nak buat. Jadi kita kena start fikir ya tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun sekarang ni pun kita rasa dah macam ni kan. So sebenarnya banyak benda yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, tapi cukuplah 4 tu dulu. Intervensi awal sangat berkesan. Jangan tak buat intervensi awal untuk anak. Nombor 2, penglibatan ibu bapa tu boleh membantu anak kita berkembang jika dibandingkan dengan keluarga yang tak terlibat secara aktif dalam pendidikan anak. Yang ketiga adalah lupa dah apa dia yang ketiga. Yang ketiga adalah mendidik anak autism ni bukan 100 meters dash tapi marathon. Jadi kita kena jaga, kita kena punya pacing, maksudnya kesihatan mental kita, rumah tangga kita, hubungan kita dengan adik-beradik kita. Jangan kita abaikan semua ni hanya untuk fokus kepada anak. Tapi sebab kesihatan mental tu penting sebab perjalanan kita jauh kan. Dan kemudian yang keempat adalah kita perlu memikirkan anak kita di masa hadapan. Contohnya kalau kita fikir anak kita masa depan, kita perlu ingat
Oh, anak aku masa umur 17 tahun ni, aku nak dia mampu solat Jumaat beramai-ramai. Aku nak dia mampu pergi ke masjid. Aku nak dia mampu ikuti kenduri kendara dekat rumah family ke bercampur. So, untuk capai tu apa yang kita perlu buat sekarang? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya berhenti di sini dulu. 4 fakta yang wajib tahu untuk ibu bapa yang ada anak autism sempena Bulan Kesedaran Autism tahun 2022. InsyaAllah jumpa lagi.